Jadi itulah, ya, ada rezeki pergi haji insya-Allah. Tapi alhamdulillah kita ni direzekikan oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah kita dapat pahala ganjaran seperti kita buat haji. Jadi jangan lepas dapat tahu hadis ni jangan tak pergi haji pula. Ya. Dah daftar tamu haji? Tak payah, saya tiap-tiap hari pergi haji. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita terhadap hak Allah dengan mengerjakan salat fardu berjemaah. Dan di samping itu juga kita diizinkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk datang ke majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu yang penuh dengan rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang sahih, wa ghashiyatuhumur rahmah, iaitu Allah mencurahkan rahmat kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Ini Nabi sebut. Dan begitu juga orang yang hadir majlis ilmu ini, Nabi SAW sebut, wa unzilat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Maksudnya siapa yang hadir majlis ilmu ataupun majlis zikir, Allah turunkan ketenangan. Bila sebut tentang ketenangan ini, dia agak sinonim dengan istilah zaman sekarang dipanggil healing. Healing, orang panggil healing. Pergi mana pergi healing? Healing pergi mana? Dia bawa joran memancing tu dia pergi. Penat bekerja, tension, ambil cuti 2-3 hari pergi memancing. Healing lah. Macam-macam healing ada. Tak kisahlah, tak ada masalah asalkan bukan benda yang haram. So mancing tu bukan haram. Dia ada Allah ni, dia pergi memancing, duduk tengah laut daripada malam sampai subuh. Berjam-jam. Subuh baru balik. Sampai subuh kan. Bertanya 7-8 jam atas bot mancing tu berapa ekor dapat? Banyak tak banyak lah Ustaz. Seekor 2 dapat. 8 jam, 9 jam, 2 ekor je dapat. Tapi bagi kita ni, apa kejadah buat benda macam ni. Tapi orang pergi mancing, dia feeling. Seekor pun jadilah. Kata feeling Ustaz, seekor tu kena yang berat dia. Duk tarik lepas, pusing. Dia feeling macam tu. Itu healing dia kata Ustaz. Kan masing-masing punya cita rasa, masing-masing punya minat. Tapi majlis ilmu ni dia sesuai untuk semua orang. Tapi ramai yang tak tahu. Nabi kata wa unzilat alaihimus sakinah. Insya-Allah. Orang yang tak ada ketenangan, ya. Orang yang depression, ada mental illness, antara healing yang boleh diberi pendekatan iaitu majlis ilmu. Jadi majlis ilmu yang boleh memberi ketenangan kepadanya. InsyaAllah sekali dua mungkin tak ada. Tapi kalau secara istiqamah, selain daripada
merawat dalaman. Kalau katalah dia ada penyakit depression, mental illness, jumpa pakar psikologi, pakar kaunselor, pakar kaunseling. Di samping tu sisipan-sisipan yang boleh diselitkan majlis ilmu, insya-Allah. Dan ketiga datang majlis ilmu ni, Nabi kata wa dzakarahu fi man indahu. Allah sebut nama-nama kita yang hadir majlis ilmu ini di sisi malaikat. Orang yang datang majlis ilmu ni, malaikat dengar nama kita. Siapa sebut? Allah sebut. Ya. Macam mana Allah sebut? Wallahu a'lam. Allah sebut bukan macam kita sebut pakai suara, pakai mulut. Tak ada. Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi ini sebagai satu makna Allah sangat sayang sehingga menyebut nama kita di sisi para malaikat, di sisi makhluk yang paling mulia. Nampak? Jadi ini 3 kelebihan. Dan satu lagi kelebihan, datang majlis ilmu ni ganjarannya sangat besar. Saya juga pernah bacakan hadis yang disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu. Nabi bersabda, sesiapa yang menuju ke masjid tidak lain tak bukan niatnya untuk belajar agama, ayyata'allama khairan, datang ke masjid niat hanya nak belajar agama, selain daripada salat berjemaah, selain daripada niat beriktikaf, tetapi dia juga berniat nak belajar agama, nak faham agama. Maka Nabi kata kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu, maka dia akan dikurniakan ganjaran haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabarani. Kata Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu' Az-Zawaid, hadis ini perawi-perawinya sahih, siqah, maksudnya sanadnya sahih. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, sanad ini hasan. Jadi hadis sahih dan fadilatnya sahih diperakui oleh Nabi SAW. Datang masjid, dengar majlis ilmu, duduk saja, tak ada masalah, walaupun bersandar sekalipun. Ni bukan perli tuan-tuan, tak ada. Bersandar-bersandar ni saya tak ada masalah. Sebab apa? Sekarang zaman moden. Kalau zaman dulu tok guru suruh duduk depan, pasal mikrofon tak ada, duduk belakang nak dengar benda. Tapi zaman sekarang ni zaman teknologi, ada duduk belakang boleh dengar ceramah. Yang penting jangan berborak sudah. Dia duduk belakang pun saya tak kisah. Datang majlis ilmu pun dah kira baik, alhamdulillah, kita berterima kasih tuan-tuan. Ada juga orang nak dengar ceramah kita. Betul? Jadi tak apa duduk belakang ke, nak lunjur kaki ke, yang penting dia dengar. Dapatlah manfaat, boleh diamalkan, dapat juga saya pahala dan disampai pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi datang majlis ilmu dekat masjid, Nabi kata kana lahu ka ajri hajjin, taman hajjuhu, maka dia dapat ganjaran seolah-olah dia mengerjakan haji yang sempurna, haji mabrur. Duduk majlis ilmu je. Ya, tak ramai Allah pilih nak bagi pahala haji ni. Dan sekarang ni dah masuk musim haji dah, alhamdulillah. Dah lagi berapa hari, lebih kurang dalam 19 hari lagi kita nak berwukuf di Arab. Sekarang ni 19 berapa, 20. Sekarang ni 20 Zulhijjah. Lebih kurang ada 19 hari nak berwukuf di Arafah tuan-tuan. Tak lama dah. Dan jemaah kita pun dah makin ramai pergi haji. Pergi haji di macam-macam ujian, macam-macam cabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekarang ni subsidi pun tak berapa nak banyak. Subsidi selektif saja. T20 pun dah tak ada subsidi. Tak apalah, itu pun kita kata pergi haji pun Nabi SAW sebut man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kalau tak mampu jangan takutlah, dia tak dikira sebagai menanggung dosa tidak melaksanakan rukun Islam kelima. Tak mampulah, kalau macam ni tak pergi haji lah. Ada rezeki, ada doa pada Allah, kumpul duit sikit-sikit. Ada duk bising tak pergi haji. Macam mana ni kalau tak ada subsidi? Ya, tak ada lagi dah. Kalau 10,000 dulu dah boleh pergi haji, sekarang ni tak boleh. Macam saya ni kena bayar 30,000. Leceh lah macam ni. Simpan lah duit sikit-sikit, simpan lah. Ya. Duk bising-bising tak pergi haji,
duk bising-bising tak dapat kuota, tapi dalam masa yang sama duit tak simpan. Duk bising-bising tak ada duit nak pergi haji, tak cukup duit tabung haji, tapi tiap-tiap tahun pergi Haj Nyai, pergi Jakarta, pergi apa ya, Maldives lah, ada orang. Saya tengok kat Facebook bila kerajaan announcekan tentang subsidi tabung haji ni, saya bukan nak bela tabung haji sebab saya tak kerja tabung haji pun kan, cuma konsep tu saya setujulah sebab pergi haji ni biar orang yang mampu. Subsidi tak apa tapi kena pada orangnya. Kalau dulu tidak ada subsidi tersasar, orang kaya pun dah dapat subsidi ya. Jadi yang bising kat Facebook ni duk kecam kenapa tu, tapi dalam masa sama kita tengok scroll Facebook dia orang, tu tiap-tiap tahun berjalan luar negeri. Perth, Australia, bukan murahnya tempat, mahalnya tempat. Kalau pergi Perth, Australia boleh, apa salahnya kau ambil duit tu pergi belanja, pergi haji, lagi bagus. Tak salah nak pergi berjalan tempat orang putih tu. Ya. Jadi pengorbanan dia, orang boleh berkorban untuk melancong, kenapa tak boleh berkorban untuk rukun Islam yang kelima? Ini persoalan yang patut ditimbulkan. Ada seorang kenalan saya ni, dia umur dia dah 5 siri lah tuan-tuan. Tahun ni alhamdulillah dia dapat pergi haji. Tapi dia pergi haji, dia kata, "Ustaz, saya pergi haji bukan subsidi kerajaan." Dia kata, "Saya ni bukanlah banyak duit. Nak kata B40 tak jugalah, tapi sederhana. Tahun ni dia pergi haji ikut package swasta." Saya tanya dia berapa ribu, dia kata, "Mahal lah Ustaz, RM50,000. Mahal." Ya, saya kata, "Kenapa tak minta tabung haji?" Dia kata, "Penat dah rayuan." Dia kata, banyak kali buat rayuan, tak dapat-dapat. Saya kata, "Simpanan cukup tak?" "Simpanan lebih dari cukup Ustaz. Saya punya simpanan tu, bak kata orang sekurang-kurangnya 11,000, saya ada lagi banyak daripada tu. Lama dah saya simpan. 10 tahun dah cukup, tapi tak dipanggil-panggil. Saya buat rayuan 3-4 kali tak dapat-dapat. Saya pun sekarang dah umur 5 series. Saya tak tahu tahun depan sihat ke tidak, jadi saya keluarkan simpanan saya nak pergi haji. Saya dengan isteri saya. Jadi 2 orang 100,000. Macam kita ni, duit tak banyak, gaji tak besar, tercengang juga. 100,000 ni sebiji kereta dapat. Kereta Toyota lah. Kalau kereta Myvi tu 2 biji boleh dapat kan. Jadi dia kata dia frust lah. Saya frust tak, dia kata tak dapat. Dia tengok ada ahli Koreanya dapat pergi 2 kali. 2 kali ikut tabung haji. Kata mana keadilannya, dia kata. Dia cerita lah, bukan saya cerita ya. First time dia pergi 15 tahun dulu. Tapi kali ni, tahun ni dapat pergi lagi sekali. Saya yang tak pernah pergi sekali ni pun tak dapat langsung. Apa salah bagi kat saya? Dia dah pergi sudah lah, dia kata. Lepas tu saya tengok dekat internet pula, ada remaja umur 18 tahun dapat pergi ikut mak bapak dia. Ni dia cerita lah, dia lepaskan dia punya frust dia tu. Budak 18 tahun ikut mak bapak dia. Biarlah mak bapak dia yang pergi, kenapa dia dapat sekali? Yalah, memang itu rezeki orang, kita tak nafikan tuan-tuan, betul ya. Tapi dia sebagai orang yang kecewa, duk minta-minta tak dapat, orang lain dapat, dan dia rasa remaja 18 tahun tu tak layak dapat, dia lebih layak dapat. Kalau kata kanak-kanak ataupun remaja 18 tahun tu pergi nak teman mak bapak dia, yalah itu lain cerita lah, tapi mak bapak dia sihat walafiat, tak ada dia pun boleh pergi. Ini frust lah. Jadi saya kata dengan dia, wallahualam bang, saya tak tahulah. Saya tak kerja tabung haji dan saya pun tak berani kata tabung haji tak adil ke, ada main politik ke, saya tak berani sebab kita tak kerja dalam tu. Ya, mungkin tabung haji ada justifikasi tertentu kenapa dia buat macam tu. Wallahualam, saya tak tahu. Ya, tapi ialah nampak gaya tu macam tak adil, dan saya pernah suarakan kepada beberapa orang sahabat saya yang kerja tabung haji. Saya kata, Syekh, kita kena tengoklah Syekh, macam mana dia boleh pergi 2 kali. Ya, ini macam mana orang muda boleh pergi ikut mak bapak dia, kenapa orang tua yang lagi ramai tak dipilih. Jadi kawan-kawan kita pun cakap, tak tahulah Syekh, ana pun tak kerja tempat kuota ni, ana tak tahu. Kalau tak kerja tempat kuota ni pun at least kena sampai, kalau ada something wrong yang tak kena cara tu. Kita tak tuduh benda tu jahat ataupun benda tu ya ada main politik dan seumpamanya.
Tapi something wrong yang perlu dikemaskini dan ditambah baik. Mungkin kurang baik, ditambah baik supaya lebih berkesan, supaya masyarakat ini melihat ia merupakan satu proses yang adil. Satu proses yang adil. Wallahu alam, kita tak tahu, kita tak mencela dan kita tidak mengecam. Mungkin tabung haji ada justifikasinya, wallahu alam. Ya, jadi saya kata tak apalah, keluar duit 100,000 laki bini, simpanan yang lama-lama tu, ya, untuk pergi haji ni tak apalah, insya-Allah dapat rezeki yang lain, Allah akan ganti rezeki yang lain. Kenapa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW sebut. Nabi sebut macam mana? Tabi'u bainal haji wal umrah. Nabi kata buat haji dan umrah, laksanakanlah haji dan umrah, buat dua-dua sekali. Kalau pergi haji, buat umrah sekali. Tak kira lah haji ifrad ke, haji tamattu' ke, haji kiran. Yang penting ada kesempatan sampai kat Mekah ni, jangan buat haji saja, pergi buat umrah. Nabi kata buat dua-dua sekali. Ya. Dan Nabi kata fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadidi wal fiddati wadh-dhahabi. Nabi kata buat haji dan umrah kerana kedua-duanya mengikis kefakiran dan mengikis dosa-dosa. Nampak? Saya kata bang, buat haji ni belanja duit, spend duit. Nabi kata buat haji dan umrah. Haji dan umrah ni peranan dia apa? Dia mengikis kefakiran. Orang yang buat haji ni, yang korbankan duit dan masanya untuk buat haji, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin dia takkan fakir. Dia takkan miskin. Dan haji juga mengikis dosa ataupun membasmi dosa-dosa dalam badan kita sebesar macam mana sekalipun. Sebab itu Nabi kata raja'a kama waladathu ummuh. Orang yang dapat haji mabrur ini, dia balik seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Jadi bila dia dengar hadis ni, dia kata, ya ke ada hadis buat haji umrah ni dia mengikis kefakiran. Baru tenang hati dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz, saya keluar 100,000 laki bini pergi haji ni, balik Allah ganti lebih banyak, insya-Allah. Yakin pada janji Nabi SAW. Kama yanfi al-kiru khabath al-hadidi wal fiddati wal dhahabi. Nabi kata haji umrah ni dia mengikis kefakiran dan dosa-dosa seperti mana api yang panas membara mengikis kotoran ataupun keladak yang ada pada besi, perak dan emas. Kita tengok bagaimana, saya ada tengok dekat YouTube satu dokumentari ciptaan atau macam mana pedang Jepun dicipta, tuan-tuan. Pedang Jepun cantik kan? Antara pedang yang tertajam di dunia. Kalau dia zaman dulu Jepun tu, kalau dia tebas kaki tu, putus. Kalau pedang biasa, kaki kita tak putus. Dia sebab apa? Tulang keras. Tapi pedang Jepun tu dengan tulang-tulang sekali tebas. Habis antara pedang yang tertajam dan pedang tercantik. Kilat semacam tu. Macam mana pedang tu boleh jadi cantik? Asalkan kalau kita tengok logam besi ni, kalau kita tengok dekat lompong dia, kita keluarkan logam besi, tak cantik dia, warna kelabu. Kelabu anjing, tuan-tuan. Tapi macam mana dia boleh jadi besi yang cantik setelah dibakar dengan api yang temperature yang sangat panas sampai dia menjadi belerang, sampai warna merah, diketuk, nampak keladak dia keluar. So bila keladak keluar, maka menghasilkan pedang yang cantik. Gitulah haji dan umrah, dia mengikis kefakiran seperti mana api yang panas membara mengikis kotoran-kotoran dan keladak-keladak yang ada pada besi, perak dan emas. Kalau kita nampak emas yang hasil daripada lombong tu tak cantik. Dia kuning biasa ya. Emas yang belum diproses tu kalau kita jumpa dekat lombong tak cantik. Cantik lagi Tuan Haji punya kuning tu. Lagi menyala. Kan? Tapi emas tu bila dibakar, dibuang keladak tu, baru dia jadi cantik. Baru cantik pakai gelang emas tu. Yang sampai raya, perempuan-perempuan ni, tarik sini kan. Ya. Biasa pakai tudung tutup dada, tapi raya pakai dada, buka dada, nak tunjuk rantai macam tu. Contohlah kan. Jadi cantik. Jadi itulah ya, ada rezeki pergi haji insya-Allah. Tapi alhamdulillah kita ni direzekikan oleh Allah
duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah kita dapat pahala ganjaran seperti kita buat haji. Jadi jangan lepas dapat tahu hadis ni jangan tak pergi haji pula. Ya. Dah daftar tamu haji? Tak payah, saya tiap-tiap hari pergi haji. Orang macam ni dia salah faham hadis ya, sebab hadis ni hanya cerita tentang fadilat, ganjaran, dia bukan keguguran. Fardu tak gugur. Tapi kefarduan dan kewajipan tetap wajib. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis berkaitan dengan mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Kita masih lagi dalam bab mandi. Mandi, hadis-hadis yang melibatkan ibadah mandi. Kita dah bincangkan tentang bab wuduk, kita bincangkan tentang mandi, bagaimana Nabi SAW mandi, hadis-hadis yang dibicarakan tentang bagaimana hukum hakam berkaitan dengan mandi yang dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, an Ummi Hani binti Abi Talib haddathathu annahu lamma kana 'amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimah thumma akhadha thawbahu faltafa bihi thumma shalla 8 raka'atin subhatal duha. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hani meriwayatkan, Ummu Hani binti Abi Talib, iaitu sepupu Nabi, namanya Ummu Hani, iaitu adik kepada Sayyidina Ali. Dia meriwayatkan hadis ini. Dia kata pada tahun pembukaan kota Mekah, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu baginda berada di tempat tinggi atau tempat yang paling tinggi di Mekah. Nabi SAW bangun dan membersihkan badannya dengan mandian, iaitu qama ila ghusli, Nabi mandi. Baik, fasatarat alaihi Fatimatu, Sayyidah Fatimah, dia menutup tubuh badan Rasulullah SAW supaya tidak kelihatan aurat baginda SAW. Thumma akhadha thawbahu faltafa bihi thumma salla 8 raka'atin subhat ad-duha. Kemudian setelah Nabi SAW mandi, Nabi pun memakai pakaian, kemudian Nabi mengerjakan salat sunat 8 rakaat, iaitu salat sunat duha. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni cerita bagaimana Nabi SAW mandi, Sayyidah Aisyah bawa kain dan Nabi SAW tutup badan baginda dengan aurat. Baik, hadis ni cerita tentang Nabi SAW mandi. Tetapi dia tak ceritakan mandi junub ke ataupun Nabi SAW mandi biasa. Tapi ada beberapa hukum yang dibincangkan dekat sini. Pertama, dilihat bahawa mahram kita boleh tak tengok kita mandi? Macam saya mandi, anak perempuan saya tengok, boleh tak? Boleh, tetapi tutup aurat. Tutup aurat macam mana? Antara pusat dengan lutut. Seperti mana Sayyidah Fatimah, dia menyediakan kain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ dia berkhidmat untuk Nabi dan dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Tetapi boleh, tidak boleh dalam keadaan telanjang bulat ataupun tidak berpakaian di hadapan mahram kita. Jadi di sinilah kalau kita lihat ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia meletakkan hukum bahawa sesama mahram, iaitu bapa dengan anak perempuan ataupun dengan anak lelaki, iaitu auratnya antara pusat dengan lutut. Berdasarkan ini. Ya, sebab tak mungkin Nabi mandi pakai jubah, tak ada. Maksudnya Nabi tutup antara pusat dan lutut, dan amalan itu dilihat oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kalau selain daripada pusat dengan lutut, memang mahram kita tidak boleh lihat. Sama jugalah berdasarkan kalau anak lelaki ataupun anak perempuan melihat aurat ibunya juga di antara pusat dengan lutut. Itu dari segi sudut had yang mesti dilihat dari segi sudut minimumnya. Bukan suruh kata orang tu, okey Nabi kata antara anak perempuan dengan bapa, antara pusat dengan lutut. Bukan suruh buka baju depan anak perempuan, tidak. Tapi ini cerita tentang had minimum. Namun bagaimanapun tuan-tuan, dalam kitab fiqh manhaji dia kata memang dalam kitab berdasarkan nas dan berdasarkan dalil, aurat sebegitu, hadnya antara pusat dengan lutut. Namun bergantung, kalaulah aurat itu terdedah walaupun
atas badan sekalipun, atas pusat sekalipun, tetapi terdedah dengan syahwat, maka hukumnya tetap haram. Macam contoh, hukum asasnya kalau antara ibu dengan anak lelaki ataupun seorang adik-beradik perempuan dengan adik-beradik lelaki, pusatnya antara pusat dengan lutut, auratnya, asasnya. Tetapi kalaulah pendedahan pusat atas aurat di atas pusat itu boleh menyebabkan timbul syahwat, boleh menimbulkan sumbang mahram dan sebagainya, maka hukumnya haram. Tak boleh didedahkan. Nanti bila kita sampai adik-beradik lelaki perempuan, pusatnya dia punya auratnya antara pusat dan lutut. Nanti balik duk pakat belaka, adik-beradik perempuan dibuka baju berlenggi ke depan adik-beradik lelaki. Bahaya. Jadi segi hukum ulama menyampaikan dari segi sudut amanah, tetapi keadaan perlu kita lihat. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni zaman penuh dengan fitnah. Zaman orang dah gila dengan seksual, sumbang mahram, jangan ceritalah, LGBTQ, jangan cerita. Tambah lagi pedofilia, itu lagi dahsyat. Jadi benda macam ni kena lihat. Jadi kalau kita lihat hukum asalnya begitu berdasarkan nas, tapi kalau ikut uruf ataupun keadaan semasa, itu tidak sesuai dan lebih terdedah kepada fitnah. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni orang tengok dekat media sosial, dia tengok rancangan-rancangan tak senonoh yang melibatkan seksual. Jadi bila tengok video, nak cari perempuan tak ada, nampak adik perempuan jadi mangsa. Ini masalah juga. Berapa banyak dekat berita dekat Malaysia ni, anak perempuan jadi mangsa bapa kandung sendiri. Jangan cakap. Ini satu penghinaan dan satu kegilaan yang berlaku pada masyarakat kita. Ya. Jadi Nabi mandi walaupun di depan Sayyidah Fatimah, tetapi masih terjaga auratnya, bukan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Kemudian Nabi pun salat sebanyak 8 rakaat, iaitu salat sunat duha. Hadis ini juga menunjukkan tentang pensyariatan salat sunat duha sebanyak 8 rakaat. Jadi bila ditanya berapakah jumlah salat sunat duha yang disunatkan untuk dilakukan, ada 2 riwayat. Ya, paling banyak, paling sahih iaitu 8 rakaat, riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi 12 rakaat. 12 rakaat riwayatnya lemah, dia tak sahih. Tapi lemah tidak menjadi masalah, hukumnya boleh diamalkan. Sebab apa? Berkaitan dengan fadail a'mal ataupun hadis-hadis berkaitan dengan fadilat-fadilat beramal, boleh diamalkan walaupun hadis itu dhaif. Jadi duha ni tuan-tuan, dia kalau kita kata selepas 15 minit waktu duha itu, waktu terbit matahari, itu dinamakan salat sunat isyraq. Yang Nabi kata salat sunat isyraq ni ganjarannya sama seperti ibadah haji. Kan ni syuruk pukul 7. Jadi dia kena tunggu matahari tinggi segala, lebih kurang 15 minit selepas syuruk. Jadi itu dinamakan salat sunat isyraq. Dan selepas itu lebih kurang matahari sudah mula panas. Yang disebutkan dalam hadis, anak-anak unta mula mencari tempat teduhan. Itu solat sunat duha lebih kurang dalam pukul 9. Pukul 9, pukul 10 macam tu. Maka itu dinamakan solat sunat duha 8 rakaat. Itu menurut riwayat yang sahih. Kalau nak buat lebih 12 rakaat menurut riwayat yang dhaif, boleh diamalkan, tidak menjadi masalah. Ya, antara fadilatnya iaitu salat sunat duha ni Nabi kata dia mengekang kefakiran. InsyaAllah rezeki terbuka luas. Ya, sekurang-kurangnya kita jangan tinggal setiap hari 2 rakaat seperti mana Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan tinggalkan setiap hari Abu Hurairah, setiap hari 2 rakaat. Iaitu salat sunat duha. InsyaAllah rezeki tidak akan putus. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, hadis yang agak panjang, tetapi hadis ni satu cerita yang sangat penting yang mana kita perlu tahu, dan ada beberapa hukum hakam yang boleh kita ambil daripada pengajian ini, iaitu hadis riwayat Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd. Nabi cerita pada zaman dahulu Bani Israel apabila mereka mandi dalam keadaan telanjang bulat. Yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd.
dan mereka melihat aurat antara satu sama lain. Mandi telanjang, bayangkan laki perempuan mandi sama-sama. Mandi telanjang bulat, fulan nampak aurat fulan, fulan nampak aurat fulanah, fulanah nampak ni. Itu satu perangai buruk Bani Israel yang degil, yang melawan arahan nabi-nabi mereka, bahkan sebahagian mereka membunuh nabi-nabi Bani Israel terdahulu. Ya. Jadi degil, mereka tak nak dengar cakap para nabi, sehingga kalau mereka mandi pun mereka mandi telanjang bulat. Ya, mendedahkan aurat mereka, melihat aurat kawan dan sebagainya. Baik. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu. Nabi Musa pula dia tak mandi berseorangan. Nabi tak mandi bersama-sama mereka. Nabi Musa mandi seorang-seorang, pergi jauh-jauh sana. Ya, kalau kaum Bani Israel tu mandi beramai-ramai dan tengok aurat masing-masing. Perbuatan terkeji. Maka manakala Nabi Musa alaihi salam tidak bersama mereka, dia pergi tempat jauh-jauh dan mandi seorang-seorang. Ya. Dan Nabi Musa mandi tidak mau terdedah auratnya pada orang lain. Baik. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa ay yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Dia kata, kenapa Musa tak nak mandi dengan kita? Apakah yang menghalang Musa untuk mandi bersama-sama dengan kita? Kita mandi okey saja, kenapa Musa pergi sembunyi mandi seorang-seorang? Baik, salah seorang yang mengatakan, sesungguhnya Musa tak nak mandi bersama dengan kita, melainkan Musa itu ada satu penyakit, iaitu penyakit dia itu tidak ada kemaluan, dia cacat. Jadi Bani Israel ni suka buat fitnah. Dalam Nabi Musa menyelamatkan mereka daripada cengkaman Fir'aun. Ya. Dan bermacam-macam sumpah janji yang dilanggar oleh Bani Israel setelah berjanji dengan Allah dan berjanji dengan Nabi Musa. Tapi tergamak dia menuduh dan menfitnah Nabi Musa AS orang yang cacat anggota kelaminnya. Dia kata Musa ni tak nak mandi dengan kita sebab Musa ni cacat, dia tak ada kemaluan. Tak macam kita ni, sebab tu dia segan. Tu dia. Jadi bagaimana Nabi SAW dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, qala, Nabi pun bersabda, fadhahaba marratan yaghtasilu. Satu hari Musa pergi mandi dalam keadaan tanpa berpakaian. Fa wada'a thawbahu ala hajarin. Ketika dia mandi itu, sebelum dia mandi dia buka pakaian dan letak pakaian di atas batu. Nabi Musa meletakkan pakaian di atas batu. Fa farra al-hajaru bi thawbih. Kemudian batu itu bergerak membawa lari pakaian Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita betul ni. Cerita betul ke Ustaz? Ini sahih Muslim, hadis yang sahih. Macam mana batu boleh berlari, batu boleh bercakap, batu boleh bergerak. Ini mukjizat ataupun izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi batu boleh bercakap dengan Nabi. Zaman Nabi pokok boleh bercakap dengan Nabi. Zaman Nabi unta boleh bercakap dengan Nabi. Apatah lagi pada zaman Nabi Musa alaihi salam pun ada mukjizat dan keajaiban yang berlaku pada zaman itu dengan izin Allah. Maka batu tu pun berlari bawa baju Nabi Musa alaihi salam, ya. Fajama'a Musa bi ithrihi yaqul thawbi hajaru, thawbi hajaru. Nabi Musa pun kejar pakaian dia. Kejar batu tu, dia kata, wahai batu, bagi baju aku, bagi baju aku. Macam tu. Ya, baik, hatta nazarat Banu Israel ila sawati Musa, sehingga ketika Nabi Musa lagi nak kejar baju tu, maka Bani Israel nampak aurat Nabi Musa alaihi salam. Ya, tak apa, kita baca terjemahan, lepas ni saya terangkan lagi tuan-tuan. Nampak aurat Nabi Musa alaihi salam. Qalu wallahi ma bi Musa ba's min ba'sin. Dia kata, dia tengok, betul lah Nabi Musa ni tak ada apa kecacatan, dia normal macam kita, sama macam kita. Jadi bila lihat kejadian itu, maka tuduhan dan fitnah bahawa Nabi Musa ni cacat alat kelamin tak betul. Jadi bila mereka tengok tu, dia kata, rupa-rupanya Musa ni tak ada apa-apa cacat, dia normal macam kita juga. Yang kata dia cacat kelamin ni tak betul. Baik. Okey. Faqama al-hajaru hatta nuzira ilaih, sehinggalah batu tu berhenti dan Nabi Musa pun berhenti. Baik. Fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darban. Kemudian Nabi Musa pun ambil pakaiannya dan mukul. Dia marah, dia pukul batu tu. Dalam riwayat dia pukul beberapa kali. Sampai pecah batu tu tuan-tuan, sebab dia marahkan batu tu sehingga membawa lari pakaiannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita baca hadis ni tuan-tuan, memang kita nampak macam pelik cerita ni. Ya, ni bukan cerita ya khurafat ataupun cerita yang kita dengar pelik, tetapi cerita ni diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Dan riwayat ini memang riwayat yang sahih. Abu Hurairah kata Nabi yang menceritakan hadis ni tentang peristiwa Nabi Musa diejek, dihina dan difitnah oleh kaumnya bahawa dia cacat alat kelamin. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan, nak membersihkan apa yang ada pada Nabi Musa daripada tomahan kaumnya, maka Allah jadikan peristiwa ini. Allah jadikan peristiwa ini bila Nabi Musa letak pakaiannya di atas batu, maka Allah perintahkan batu tu lari membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam. Dengan hikmahnya berlakunya peristiwa itu, maka Bani Israel nampak bentuk sebenar Nabi Musa yang tidak ada kecacatan. Maka bersihlah Nabi Musa alaihissalam daripada segala kecacatan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa perlu dibersihkan nama ini? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, selagi mana Allah tak bersihkan Nabi Musa daripada kecacatan, maka lagilah Bani Israel tidak akan mengikut dan mentaati Nabi Musa alaihissalam. Antara sebab yang disebutkan oleh para ulama, ya, antara syarat-syarat kenabian itu mestilah dia sihat daripada sebarang kecacatan. Nabi yang dilantik oleh Allah mestilah sihat daripada sebarang kecacatan ataupun sakit yang teruk. Macam mana kalau Nabi yang cacat, Nabi yang tak sihat nak menyampaikan dakwah? Satu lagi, kenapa Nabi ni mesti sempurna, tidak cacat, supaya tidak menjadi hinaan dan tidak menjadi alasan oleh kaumnya tidak mengikuti dia. Ya. Jadi bayangkanlah kalau Allah tak bersihkan nama Nabi Musa ni, selama-lamanya lah Bani Israel akan menyangka bahawa Nabi mereka ni cacat. Selagi mana mereka menyangka Nabi mereka ni cacat atas fitnah manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, selagi itulah mereka akan memperlekehkan Nabi Musa. Selagi mana mereka memperlekehkan Nabi Musa, selagi itulah mereka tidak akan mendengar arahan dan mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekurang-kurangnya adanya pengkhabaran pembersihan Nabi Musa alaihissalam daripada sebarang aib, maka mereka yang berada di atas pagar yang masih boleh dilembutkan hati mereka mengikut dan mentaati dakwah Nabi Musa alaihissalam. Itu hikmahnya, ya. Tapi dalam erti kata, kenapa Allah ni sampai menampakkan aurat Nabi Musa? Ya, dekat sinilah ulama menyatakan timbul satu kaedah. Ya, apabila pertembungan dua kemudaratan, kita boleh melakukan kemudaratan yang ringan demi mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih besar. Sebagai contoh, ada orang dia nak selamatkan nyawa dia. Ada orang dia nak selamatkan anak dia. Dia terpaksa korbankan tangan dia, terpaksa cacatkan tangannya sebab apa? Nak selamatkan nyawa dia ataupun nak selamatkan anak dia. Ini kaedah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Sebagai contoh, ya, kalau ikut hukum asal, boleh tak kalau kita cederakan tangan kita? Boleh tak kita rosakkan tangan kita? Tak boleh, haram tuan-tuan. Tidak boleh. Ya, sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukumnya mendaki Gunung Everest? Kan ramai yang mati, ada yang hilang, ada yang tak larat kena angkut dan sebagainya. Itu satu cerita juga. Jadi kita kata hukum asal dalam Islam itu kita tidak boleh mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Tak boleh kita membahayakan diri kita. Sama jugalah sukan-sukan lasar ni seperti permotoran, seperti racing dan sebagainya. Hukum asalnya tak boleh kita nak membahayakan diri kita, mencampakkan diri kita ke arah kematian. Tetapi ulama mengatakan hukumnya diharuskan, tidak menjadi haram jikalau ada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. Macam contoh, kalau dia nak naik lumba kereta, lumba motor, pastikan keselamatan yang sempurna, keselamatan yang dikendalikan oleh golongan profesional. Ya. Jadi sebab tu ulama-ulama kata apa hukum merempit haram. Merempit ni tak ada unsur-unsur keselamatan, membahayakan diri. Tapi kalau litar pula, litar boleh. Kenapa rempit haram? Berbeza. Litar ni tak boleh masuk litar kecuali dengan safety yang sempurna. Sama jugalah nak daki Gunung Everest ni kena latihan berbulan-bulan. Ada sesi latihan. Setakat kalau jalan pergi surau pun termengah-mengah dengan ada hati lah nak panjat Gunung Everest. Ya.
Ada saya panjat Bukit Broga lah sekali. Termengah-mengah naik Broga ni, penat sungguh. Ini ada hati nak panjat Everest. Tak payahlah tuan-tuan. Ya. Jadi macam contoh, ya, kita memutuskan tangan kita, mencacatkan badan kita, hukumnya haram. Tetapi diharuskan, dibolehkan, bahkan menjadi kewajipan untuk menyelamatkan nyawa kita. Ya. Ada orang tersepit. Dia nak keluar dari tempat tersepit tu. Dia terpaksa putuskan tangannya untuk bebas daripada terperangkap dalam tu. Kalau dia tak putuskan tangan dia, bermakna dia akan berada dalam lubang itu, dia akan mati. So jadi macam mana dia nak selamatkan nyawa dia, sebab tangan tersepit, dia tak ada cara lain, terpaksa putuskan tangan dia untuk selamat, dia boleh keluar. Di sini hukumnya diwajibkan untuk selamatkan nyawanya, ya, melakukan perkara memudarat yang kecil untuk menyelamatkan lebih besar kemudaratan. Ada orang dia tahu nampak ada anak dia nak berlanggar kan, dia nampak dia sanggup tarik anaknya, dia biarkan dia kena langgar. Dalam dia cacat, kaki patah. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Nak selamatkan nyawa anak daripada hilang ataupun mati, tapi diri cacat. Kalau ikutkan, tak boleh kita mencacatkan diri kita. Sebab itu kemudaratan. Tapi berdasarkan kaedah ini, kita memilih kemudaratan yang kecil untuk mengelakkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Sama jugalah. Kalau ikut kaedah tu menunjukkan aurat, benda tu haram, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan batu untuk melarikan pakaian Nabi Musa. Pasal apa? Sebab nak menutup aib yang lebih besar. Memang nampak aurat Nabi Musa keseluruhannya, tapi dengan tunjuk aurat itu, maka aib yang jauh lebih besar itu dapat dibasmikan, dapat dihilangkan, dapat dijauhkan daripada apa yang difikirkan oleh masyarakat berdasarkan fitnah-fitnah manusia yang tidak bertanggungjawab. Baik. Okey. Hadis ini juga tuan-tuan, ulama kata, antara Imam Nawawi kata, boleh kalau kita nak mandi telanjang seorang-seorang. Orang tanya, Ustaz, Nabi kalau mandi, Nabi pakai tutup kain kan? Kalau Nabi mandi dengan isteri Nabi pun, Nabi akan tutup. Buktinya apa? Sayyidah Aisyah mengatakan, kami tak pernah lihat kemaluan Nabi. Sayyidah Aisyah tak pernah lihat kemaluan Nabi SAW, begitu juga dengan isteri. Kalau mandi, Nabi akan tutup. Tapi persoalannya, Ustaz, kalau kita mandi seorang-seorang ataupun mandi dengan suami isteri telanjang bulat, boleh tak? Ulama kata boleh. Dalil di mana? Dalilnya hadis ni. Dalil hadis ni apa? Nabi meriwayatkan bahawa Nabi Musa pergi mandi seorang-seorang tanpa pakaian. Sebab tu antara metod kita nak mengeluarkan hukum, iaitu syariat orang-orang terdahulu. Syariat zaman-zaman umat terdahulu, yang mana syariat Nabi terdahulu juga terpakai pada zaman sekarang selagi mana dia diiktiraf oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, ya, Nabi menceritakan Nabi Musa pergi tempat yang tersembunyi, dia berseorang, dia mandi dalam keadaan tanpa pakaian. Dan hadis ini Nabi tak komen apa-apa. Kalau macam syariat terdahulu, sebagai contoh, Nabi ceritakan, kalau zaman Bani Israel, kalau pakaian seseorang itu kena najis, Nabi cerita, orang dulu, syariatnya dulu, kalau pakaian yang kena najis, tak boleh basuh, dia kena gunting. Buang part yang kena najis tu. Ada hadis dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari, Nabi sebut. Orang dulu, ya, najis kena pada pakaian, tak boleh basuh, dia kena gunting tu, buang. Buang, ganti dengan kain lain. Tapi zaman sekarang Nabi kata cukup basuh. Basuh dengan air, Nabi kata. Maksudnya syariat yang tu tak boleh pakai lagi dah. Digantikan dengan syariat baru. Sebab ada komen Nabi-Nabi yang menjelaskan bahawa kita berbeza. Syariat kita berbeza. Tapi tentang hadis di Nabi Musa mandi tanpa pakaian, Nabi tak komen apa-apa. Nabi senyap. Maksudnya syariat itu masih dibenarkan pada zaman kita. Maka ulama kata, kita boleh kalau nak mandi telanjang dalam tandas seorang-seorang, tidak menjadi masalah berdasarkan hadis ini. Baik, kita bagi laluan azan sebelum kita sambung sedikit lagi, insya-Allah.
Suratul Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada isu mandi telanjang lah. Jadi kalau kita nak mandi, jadi ada seorang makcik kata, tu ada ustazah kata mandi telanjang ni makruh, dia kata. Kena tutup pakailah kain kemban ke apa semua. Saya kata mungkin makcik ni salah dengar kot. Jadi kalau saya nak jumpa ustazah tu, minta rujukan mana yang kata makruh. Kitab mana yang kata makruh. Ya, kalau buka kitab Imam Nawawi, kalau kitab fiqh kata memang, ataupun kita buka mana-mana kitab syarah hadis pun kata benda ni harus. Yang penting jangan kita mandi luar seorang-seorang telanjang bulat orang lalu lalang, itu confirm haram tuan-tuan. Ya, itu tak boleh. Kalau seorang-seorang dalam tandas, tak ada siapa, ataupun yang bersama-sama dengan kita ni isteri kita ataupun suami kita, itu tak apalah. Yang boleh tengok 100% aurat kita, setiap inci tubuh badan kita, pasangan kita saja yang halal. Yang selain daripada itu tidak boleh dibenarkan. Ya, dengan batas mahram kita pun ada batas, apatah lagi dengan orang lain. Jadi yang kata mandi ni kena tutup badan, kena pakai berkemban, kalau lelaki walaupun dalam tandas kena pakai pakaian basahan, itu tak boleh. Saya minta rujukan di mana ulama yang kata tak boleh, sedangkan kita jumpa rujukan-rujukan muktabar, tak ada masalah, ya. Dan kita faham hadis ni dan kita faham kalam ulama yang mengeluarkan hukum daripada hadis ini. Jadi tidak menjadi masalah. Ataupun kalau dia nak mandi dengan memakai pakaian basah, itu pilihan dia. Tapi mungkin kalau kita kata zaman dulu lah, kalau tok guru pondok ni dia akan tekankan kena pakai kain basahan, sebab tandas dulu tak macam tandas kita ni. Tandas dulu kan dekat luar kan ditutup pun pakai kain, pakai daun jerami je. Cerita Air Badul tu, macam mana pendekar siapa tak tu, dia tengok macam mana Ibrahim Pendek tu panjat pokok kelapa mengendap anak dara mandi, sebab atas tak ada tutup kan. Ya. Jadi kalau tandas dulu tu atap tak bertutup. Jadi sebab itulah Tok Guru kata mandi kena pakai, sebab apa, dia boleh terdedah, orang boleh tengok ke celah-celah tu. Kalau zaman sekarang ni susah nak mengintai. Ya, cuma dia bahayanya kadang-kadang dia letak kamera kecil, itu bahaya tu kadang-kadang tu. Itu lagi bahaya sebenarnya, memang privacy boleh terdedah. Jadi kalaulah zaman dulu fatwa Tok Guru pondok kata mandi kena pakai basahan, sesuai dengan keadaan kondisi tandas kita berbeza, tak sama macam sekarang. Sekarang ni lain ceritalah, dan itu pilihan kita. Namun dari segi sudut nas tidak menjadi masalah. Baik, sebelum tutup kita ada masa 3 minit, kita baca satu hadis yang pendek pada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ati wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahidi. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki yang lain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Tak boleh lihat aurat. Dan seorang lelaki tidak boleh berkongsi satu kain dengan lelaki yang lain, satu selimut. Tak boleh ni. Nabi dah tahu dah berlaku LGBTQ ni lah. Duduk satu kain, duduk satu tu, dah jadi syok je. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Tidak boleh seorang wanita berkongsi satu pakaian, satu kain dengan wanita yang lain. Ini yang tak ada mahram, yang tidak ada hubungan mahram, hukumnya haram. Sebab apa? Dia boleh mewarisi amalan kaum Lut alaihissalam, fitnah. Ya, baik. Jadi tak boleh orang lelaki melihat aurat lelaki yang lain. Apakah batas aurat lelaki dengan lelaki antara pusat dengan lutut? Tak boleh macam Bani Israel tengok kemaluan rakan-rakannya, tak boleh. Ya, begitu juga perempuan muslimah dengan muslimah antara pusat dengan lutut.
Namun menurut mazhab Syafi'i, iaitu kalaulah wanita muslim ataupun muslimah dengan wanita bukan muslim, adakah auratnya sama? Di sini ada khilaf di sisi para ulama. Tetapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau muslimah di hadapan wanita bukan Islam, dia bukan antara pusat dengan lutut. Maksudnya, dia auratnya, penutupannya lebih terjaga. Kalau muslimah dengan muslimah, boleh nak buka atas pusat tak apa. Belengging, tak apa. Ya. Oh, jangan bayangkan. Ini cerita. Ya. Tapi kalau muslimah depan penganut Buddha, Kristian, Hindu, dia tak boleh belengging. Dia kena pakaian sesuai ketika mana dia bekerja dekat rumah. Okey, kalau kat rumah, ibu-ibu kita, isteri-isteri kita pakai baju apa biasanya? Pakai baju basahan kan? Contoh baju kelawar, pakai track bottom, pakai t-shirt. Itulah pakaian yang biasa dipakai. Maksudnya tak pakai tudung pun tak apa, nampak tengkuk pun tak apa, nampak lengan, tapi tak boleh, tak sama seperti aurat di hadapan muslimah yang lain. Ya, sebab apa? Sebab biasanya kalau sebut depan wanita, kalau aurat kita dilihat di hadapan wanita bukan muslimah ni, nanti takut-takut dia akan menceritakan aurat yang berat ni pada orang lain. Kalau di hadapan muslimah ini, dia lebih dipercayai berbanding dengan orang bukan Islam, mana rahsia itu akan diceritakan kawan-kawan dia, dekat adik-beradik dia bukan Islam dan sebagainya. Jadi itu antara hikmah perbezaan antara aurat muslimah dengan bukan muslimah. Jadi dan begitu juga dalam hadis ini Nabi tak membenarkan kongsi selimut, tidur ke, ya, sejuk dan sebagainya, sebab dia boleh mewarisi amalan kaum Nabi Lut alaihissalam yang terlaknat. Ini memang jelaslah kita tengok ni. Ya, catatan terbaru Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang dapat detect sekarang ni golongan LGBTQ, berapa ribu yang dapat dikesan, yang mendaftar diri, yang ikut program pemulihan diri yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang dapat didetect tuan-tuan 300,000. Dan statistik saya jumpa ni, CEO dia kata bertambah, mungkin bilangan tu bertambah. Ini dia kata ustaz yang mendaftar. Yang tak mendaftar kat luar sana tu tak tahulah berapa ramai. Muka handsome, muka mancung, tapi lawan pedang. Pelik tak? Kan? Muka handsome, tak nampak transgender, tak nampak muka perempuan. Muka normal, rupa-rupanya tak selera dengan perempuan. Duk ada anak ayam, dan banyak sekali kes yang suami duk senyap-senyap simpan anak ikan lelaki yang jamu-jamu muka Korea ni tuan-tuan. Balik tengok, kalau suami suka tengok drama Korea, hati-hati. Ya, lain macam lelaki aku, dia makin suka pula cerita Korea ni, lain macam ni. Pelik betul lah, risau lah. Betul lah ada kes. Ya, ini cerita di peringkat wilayah Persekutuan Selangor, wallahualam. Saya rasa Selangor lagi besar, kes tu lagi besar, betul. Ya. Berapa ramai yang isteri tu senyap-senyap, ada kawan-kawan dia suka lesbian, betul ada kes. Ya betul. Ada yang mengadu isteri lesbian. Ya, balik layan suami dia sebab isterinya bisexual. Tahu bisexual? Dia boleh hentam dua-dua sekali. Dengan suami boleh bantai, dengan skandal dia boleh bantai juga. Bahaya ni. Sama juga tadi itulah, yang simpan anak ayam, anak ikan, muka Korea tu. Balik dia bantai bini dia, lepas tu kat luar dia bantai lubang dubur orang lelaki lain. Itu bahaya ni. Tu Nabi memperkenalkan sistem sadduz zari'ah, menutup pintu kemungkaran. Tu Nabi kata orang lelaki tak boleh satu selimut dengan orang lelaki lain, walaupun sama jantina. Perempuan pun sama juga, untuk mengelakkan fitnah-fitnah yang besar seperti ini. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته